أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumaat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita. Walaupun yang secara online dapat sama-sama kita ikuti, dapat sama-sama kita bangun untuk sama-sama kita menghargai meraihkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita buat maulid setiap hari untuk menghargai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan wajib bagi kita, pun tidak dapat tidak dapat membalas jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan perempuan yang sedang tengok online, maka kalau boleh tengok duduk dalam keadaan tertib, duduk dalam keadaan cantik-cantik, jangan dalam keadaan berbaring-baring, sambil makan popcorn ke, sambil makan ring ke apa sebagainya. Kalau boleh kita beradablah di majlis walaupun secara online, kerana kita akan membincangkan berkenaan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Khamis setiap malam, Khamis setiap minggu kita akan adakan maulid selang-seli dengan bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah dan juga kitab fiqh insya-Allah, sitin masalah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita sambung bab tawaduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana hari itu pengarang sebutkan, kita dah baca hadis yang pertama. Bab tawaduk ni, sebelum bab tawaduk ialah bab ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab firash. Bab firash tu bab tilam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum bab tilam, bab ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dua bab tersebut ada kaitannya. Bagi mereka yang nak ibadah banyak, maka kurangkanlah tidur. Itu munasib antara tidur dan berkaitan dengan tajuk ibadah dan juga tilam baginda Nabi SAW. Jadi begitulah, bukan bermakna kalau kita lihat tilam Nabi, bantal Nabi itu dibuat daripada sabut. Sabut kurma tu dibuatkan bantal Nabi SAW. Bukan bermakna kita yang ada bantal 4, 5 bintang, 7 bintang ni nak kena buang. Tapi bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas mana habis tajuk tilam katil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang pengarang bawa masuk tentang tajuk tawaduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang yang paling kuat ibadah, dan itu menunjukkan tawaduk lah. Jadi masukkan pula bab tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahawasanya bukti Nabi ini menzahirkan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang kita sendiri boleh tengok. Kalau bab ibadah, mungkin isteri-isteri Nabi SAW sahaja ataupun sahabat-sahabat yang terdekat boleh tengok. Tapi dalam bab tajuk ni kita akan tengok, sahabat sendiri tengok bagaimana tawaduknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ni, apa yang kita dengar, menyebabkan kita semakin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang tidak sombong, yang merendahkan diri kepada Allah taala dan juga kepada makhluk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita masuk hadis yang kedua. 331. Tafadhal Ustaz Faris. Ya, betul tak? Kita saya lah. Hadis yang kedua lah, tapi dalam bab tawaduk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Syamil Muhammadiyah lil Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Amin. قال حدثنا علي ابن حجر قال أنبأنا سويد ابن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. Hadis yang kedua ini juga kita lihat bagaimana
Nabi kita SAW sangat merendahkan diri, dan perkara ini jelas sahabat-sahabat meriwayatkan kepada kita cerita berkenaan dengan seorang perempuan. Orang perempuan ini daripada Ansar. Seperti mana dalam Sahih Bukhari disebutkan bahawasanya perempuan ini ketika itu beliau datang bertemu dengan Nabi SAW membawa seorang bayi lelakinya. Jadi dalam Sahih Muslim disebutkan perempuan ni fi aqliha syai'un, ada masalah sikit pada akal dia, pada kewarasan akal tu. Jadi dia bawa anak dia, sebahagian kata dalam kitab Asy-Syifa bahawasanya nama perempuan tersebut ialah Ummu Zafar, Masyitah Khadijah. Nampak? Masyitah Khadijah itu namanya. Sebahagian kata mengatakan tidak. Jadi di sini beliau ini datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari juga diriwayatkan bahawasanya ada amatah, hamba perempuan ni datang jumpa Nabi buat apa ni? Pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Sampai kata apa? Sampai kata, "Ya Rasulullah, saya ni ada hajat dengan engkau Rasulullah." Maksudnya nak minta tolong sungguh Nabi dekat Nabi SAW ni. Sampai kata jumpa Nabi, ada riwayat tarik tangan Nabi SAW. Masya Allah. Tuan-tuan, Nabi marah ke ketika itu? Tak, Nabi tak marah. Bahkan Nabi kata, wahai wanita, ijlisi. Kamu duduklah di mana-mana jalan-jalan Madinah ni yang kamu suka. Subhanallah. Aku akan pergi kepada kamu. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kenapa disebutkan sebagai menunjukkan tawaduk? Pertama disebutkan dalam Fawaid Jalilah Al-Bahiyah ni oleh Imam Abdullah bin Muhammad bin Qasim Jasus, bahawasanya apabila disebutkan seorang perempuan datang pegang tangan Nabi ataupun tarik baju Nabi ni, tak sebut lelaki. Kalau selalunya yang minta tolong ni lelaki, tapi ini sahabat perempuan yang minta tolong, maka ini menunjukkan tawaduk. Kemudian dalam masa yang sama, Nabi pula kata, duduklah dekat mana-mana jalan, aku sendiri akan pergi. Kalau kita ni mungkin mujamalah, pilih duduk mana-mana, saya pilih lah. Tapi Nabi SAW ni ra'i, duduklah kat mana-mana, insyaAllah nanti saya akan sampai untuk nak tolong selesaikan hajat kamu. Di sini menggambarkan bahawasanya Nabi SAW ini sangat sabar dalam dalam menghadapi kerenah umat. Nabi tetap ra'i orang yang nak minta bantuan. Sepatutnya apa dia? Allahumma salli ala sayyidina, bahasa kita ni, sedialah barang-barang kenderaan ke apa bawa Nabi. Ini sampai Nabi ni duduk kat mana, aku sendiri yang akan pergi. Itu tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu sudut pandangan yang lain pula, dari segi fiqh lah, maka kita tidak boleh nak duduk bersendirian dengan lelaki dan juga wanita ni, sekalipun dalam hadis Nabi kata apa? La takhluwanna imra'atan wa la tu'allimuha al-Quran. Dalam satu hadis, jangan kamu duduk berdua-duaan dengan lelaki dan juga perempuan ni. Wa la tu'allimuha al-Quran. Sekalipun kamu nak ajar dia qiraat ke, kamu nak ajar dia Quran ke, kerana ini boleh membawa fitnah. Di sini juga Nabi kita kata apa ni? Nabi pesan duduk dekat mana-mana tempat. Di sini para ulama juga menyebutkan bahawasanya kalau kita nak duduk tempat, maka jangan duduk tempat yang boleh menyebabkan kita ni berlaku tohmahan. Orang tohmah kita ni. Duduk dekat pasar raya. Dekat pasar raya tu orang jual macam-macam. Kita pula duduk sebelah orang minggim ataupun orang tempat minggim tu kan. Apa tu? Sebagai kafe. Akid. Satu tempat sebelah. Saya pun tak tahu lah. Ada kan tempat pasar raya orang nak minggim tu kan. Kita pun pergi tengok dengan pakai kepiah, pakai tudung labuh. Orang sekarang ni tangkap gambar ya. Perap. Tu dia. Tok Syekh ni pun minat game rupanya. Makcik. Tak pernah tengok Tok main game ni tiba-tiba boleh minat. Padahal dia nak cari cucu dia. Dia nak cari orang. Tapi benda-benda macam tu boleh menyebabkan jadi tohmah. Jadi nak cari tak ada masalah. Yang pergi duduk situ tu. Jadi apa tempat yang boleh menyebabkan kita ni orang tohmah kita ni elakkan. Maka ini satu benda yang perlu diberikan perhatian kepada kita. Kadang-kadang kalau orang berlaku tohmahan juga, seperti mana Nabi SAW terangkan. Satu hari Nabi jalan dengan para sahabat. Ketika itu Nabi bersama dengan Safiyah, isteri Nabi SAW. Bersama dengan isteri Nabi SAW. Ketika itu waktunya hampir samar-samar, malam, cahaya tak terang malam tu.
Tiba-tiba Nabi lalu tersebut dengan isteri baginda Sayyidatina Safiyah, lalu 2 orang sahabat. Maka Nabi cepat-cepat Nabi kata apa? Inna hazihi Safiyah. Lelaki, wahai 2 orang lelaki, ini ialah isteriku namanya Safiyah. Sahabat kata, ya Rasulullah, astagfirullah, kami tidak ada nak sangka buruk kepadamu ya Rasulullah. Terus tuan-tuan, terus Nabi jawab, ini ialah isteriku Safiyah. Kemudian Nabi kata apa? Bukan aku nak bersangka buruk kepada kamu, tetapi syaitan ni dia berjalan dalam darah kamu ni, menyebabkan dia akan bisik ataupun buat kamu ni tohmah orang. Kamu kata ke orang, kamu kecam orang. Zaman lah macam tu lah. Banyak benda yang kita buat sikit viral. Padahal tak kena dengan realiti semasa dia. Hari ni jadi isu. Orang semayang atas batu pun jadi masalah. Yang sepatutnya jadi masalah tu ambil batu, sujud atas batu tu. Ambil batu, bawa dalam semayang, sujud atas tu. Hak tu ada masalah. Kalau kita lihat dari segi hukum tak ada masalah pun. Tapi yang tu pun sampai nak jadi isu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan nak bincang bab politik, tapi dari segi bab hukum tidak ada masalah lah. Tapi nak kita kata apa di sini? Manusia dalam bab-bab macam ni dia suka nak mencari tohmahan. Apa begitu syarak mengajar kita ni benda-benda yang menyebabkan berlakunya tohmahan kepada kita ni, elakkanlah. Jadi sini bahawasanya menunjukkan Nabi kita SAW seorang yang sangat tawaduk. Dalam kitab Dalail An-Nubuwah oleh Imam Abu Nuaim disebutkan bahawasanya satu hadis daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, diceritakan bahawasanya Nabi SAW ni seorang yang lutfan, sangat berlemah lembut tuan-tuan. Dan ketika mana ada orang yang datang hajat bawa bekas, ketika itu Madinah ni musim sejuk. Mereka ni kalau ada hajat dekat Nabi SAW, ada orang Madinah ni akan bawa satu bekas air, minta Nabi SAW celup dalam tangan. Jadi kadang-kadang kita tengok tok guru kita, para habaib kita ni, orang bagi air kan botol ke, mereka celup jari ni. Sambil baca. Ni ambil mana ni? Ini juga ambil daripada dalil perbuatan baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kata ni apa celup-celup tangan ni? Tangan bukan bersih. Ya salah. Kayak ikut tu pula dah. Jadi Nabi SAW ketika Madinah ketika itu musim sejuk. Pagi-pagi lagi orang datang bawa bekas. Jadi keadaan dia macam air tadi tu sejuk. Maka Nabi bukan masukkan jari je, Nabi celup tangan Nabi SAW doa dalam tu. Maka ini tawaduk Nabi kita SAW, sangat berlembah lembut dengan umat. Walaupun terpaksa tahan sejuk, tapi untuk umat khair sahaja. Itu riwayat daripada Sayyidina Anas. Nabi celup, bahkan Nabi basuhkan muka Nabi, siku Nabi SAW. Begitu juga yang minta untuk celup, Nabi akan celup. Itu tawaduknya baginda Nabi Muhammad SAW. Okey. Hadis yang kedua. قال حدثنا علي بن هجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار محظوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. Daripada Muslim Al-A'war daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menziarahi orang sakit, melawat jenazah, menunggang keldai, memperkenan undangan seorang hamba. Pada hari pembebasan Bani Quraidah, baginda sallallahu alaihi wasallam berada di atas keldai dengan talinya daripada sabut dan baginda duduk di atas ikaf yang diperbuat daripada sabut. Ikaf tu maksudnya pelana. Baik, kemudian kita tengok lagi bagaimana sifat akhlak baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayat daripada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu cerita beberapa perkara yang Nabi buat. Sayyidina Anas ni ketika banyak khidmat dengan Nabi umurnya berapa? 10 tahun. Masa Rasulullah meninggal umur 63 tahun. Sayyidina Anas ketika itu umurnya berapa? 20 tahun. Jadi umur yang masih lagi muda. Biasanya kanak-kanak ni 10 tahun. Darjah berapa? Darjah 4. Kanak-kanak ni tak pandai menipu. Dan dia kalau cerita tengok satu benda yang dia tertarik, dia akan cerita satu-satu. Abang ni, oh Masya Allah, handsome dah ni. Dia belanja tadi ayah, dia bagi coklat
Dia pandai cerita budak ni. Bukan budak-budak lah. Begitu Sayyidina Anas ni dia cerita satu-satu apa yang Nabi kita SAW buat. Jadi sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Sayyidina Anas pula yang ketika itu masih lagi muda cerita, bahawasanya ini tak pernah menipu lah maksudnya. Kalau budak-budak cerita yang mengakui itu sebut, jadi budak-budak tak menipu. Apa yang Nabi buat, apa yang orang tua buat, orang yang dewasa buat, apatah lagi Nabi buat, benar sebiji-sebiji Sayyidina Anas cerita. Yang pertama Nabi buat apa ni? Nabi menziarahi orang yang sakit. Menziarahi orang yang sakit. Sekalipun orang tu kafir yang mana sangat diharapkan Islamnya. Pernah ketika bahawasanya Nabi SAW ziarah seorang budak. Yang mana budak ini pernah berkhidmat dengan Nabi SAW. Pernah tolong Nabi SAW. Budak ni ketika mana hampir nak nazak dah. Nabi SAW pergi jumpa dengan dia. Nabi kata apa? Aslim. Nabi ajak dia masuk Islam. Kemudian ketika itu budak ni dia ada ayah dia. Maka budak ni ketika itu tengah sakit, dia tengok kepada ayah dia. Dan dia pun kata, Ati' Abul Qasim. Taatlah apa yang diperintahkan oleh Abul Qasim, iaitu Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, ketika itu budak ini masuk Islam. Di mana ketika mana akhir hayat dia. Subhanallah. Kerana Nabi yang mengislamkan dia dan mengucap di hadapan Nabi SAW, Nabi yang suruh dia mengucap, maka Islam. Keluar saja daripada rumah sebut, Nabi kata apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, alladzi anqazahu minan nar, yang telah menyelamatkan dia daripada api neraka. Ini sifat Nabi SAW. Nak menyelamatkan umat daripada api neraka. Sebahagian orang pula, dia nak kalau boleh umat ni masuk neraka. Ini bid'ah, kafir. Ini neraka. Ini jahannam. Semua nak masuk dalam neraka. Ini panggil apa ni? Ini panggil iblis. Kalau sifat Nabi SAW, nak ajak semua orang masuk dalam syurga. Sebab tu hatta dibelahkan dada, dicuci nada Nabi SAW itu untuk apa? Kerana untuk dibuang hazus syaitan, habuan syaitan. Kerana apa? Kata guru kami, habuan syaitan yang ada dalam badan Nabi ni, sampai Nabi ni rasa rahmat dekat syaitan ni, sampai Nabi nak doa kepada syaitan supaya syaitan ni masuk syurga. Tapi Allah kata jangan, syaitan dah dilaknat dah. Sampai tahap macam tu. Nabi kalau boleh nak ajak syaitan iblis tu masuk syurga sekali. Subhanallah. Tapi mai orang yang sekarang ni dia acah-acah cinta Nabi, nak bantu Nabi, backup Nabi, sampailah sanggup mengatakan umat Nabi Muhammad SAW ni masuk ke dalam syurga. Di manakah tawaduk kalian? Di manakah bangga kalian dengan ilmu kalian? Maka Nabi SAW ni ziarah orang yang sakit. Sebab tu kalau kita ziarah orang sakit ni, sunat kita buat apa tuan-tuan? Kalau boleh kita pegang lah. Tempat yang mana dia sakit tadi tu, pegang. Kalau tak boleh pun pegang kepala. La ba'sa bihi, la ba'sa alaika, insya-Allah tahur. Ni tak ada apa ni. Insya-Allah suci. Suci apa tu? Dengan sakit itu menyucikan dosa-dosa kita ni. Menghapuskan dosa-dosa kita ni. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis disebutkan bahawasanya sesiapa yang ziarah orang sakit ketika mana pada waktu pagi, maka akan ada 70,000 para malaikat akan mendoakannya sampailah ke petang. Dan begitu juga kalau siapa yang ziarah seseorang pada petang, kemudian ketika itu akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 70,000 malaikat sampailah kepada pagi. Ini kelebihan siapa ni? Kelebihan nurse ataupun doktor-doktor yang ziarah orang ni. Jadi disebutkan bahawasanya sunat kita ziarah orang ni walaupun orang tu ada sakit sikit-sikit, sakit mata. Walaupun dalam Imam Ibn Jauzi sebutkan 3 benda yang tak boleh kita ziarah orang siapa? Orang sakit mata. Kemudian ad-dumal, orang yang ada bisul, ada nanah, tak boleh kita nak ziarah. Kemudian orang yang ada sakit gigi geraham, tak boleh kita nak ziarah. Sebagian kata itu hadis yang maudhu', sebagian kata itu hadis yang dhaif. Pun begitu, sunat kita nak ziarah orang. Kenapa ziarah orang ni? Sunat ziarah orang yang sakit, kerana orang yang sakit ni doanya mustajab. Betul? Antara orang sihat dan juga orang sakit, tuan-tuan, yang mana lebih banyak ingat Tuhan lagi? Orang sakit. Orang sakit tengok ni. Kalau dia sakit tu nak bangun, Allahu Akbar. Pegang-pegang, Allahu Akbar. Kita sihat dah kah? Ada yang orang sakit nak bangun, Fir'aun, Haman, tak ada. Orang sakit ni banyak sebut nama Allah. Sebab tu
falsafah kadang-kadang manusia ni tak boleh pandang logik akal ni. Orang sakit sunat kita minta doa kat dia. Padahal segi logik akal kita ni, kita lah yang doa kepada orang sakit. Tapi ketika mana dalam syarak ni dalam syarak ajar kita ni, orang yang sakit kita sunat minta doa kat dia. Karena ketika itu dia dalam keadaan banyak ingat Tuhan. Allah Ta'ala bagi peluang untuk dia ingat dosa-dosa dia. Maka ketika itu bila mana dosa kurang, doa jadi mustajab. Maka satu sifat Nabi kita SAW melihat menziarah orang yang sakit. Kemudian sifat Nabi kita SAW yang kedua apa? Wa yashhadul janais, hadir untuk proses perkebumian, maksudnya semayang iring jenazah ke perkuburan, semayang dulu, lepas tu tanam. Dan disebutkan bahawasanya siapa yang mana hanya semayang jenazah saja dapat satu qirat. Satu qirat ni besar Bukit Uhud. Bukit Uhud yang kita duk pergi sebelum itu, kita naik tempat pemanah saja. Kan? Padahal Bukit Uhud ni besar. Tu kalau kata satu pergi ziarah semayang saja orang mati, maka kita dapat satu pahala qirat. Kalau pergi dua, maka dapat dua pahala qirat. Maka di sini disebutkan bahawasanya apa faedah bincangkan bahawasanya Nabi SAW ziarah orang sakit ni. Disebutkan bahawasanya di sini kata Imam Ibn Hajar, bila mana Nabi SAW ziarah orang sakit, ketika itu Nabi mukhalatah dengan orang. Nabi bergaul dengan orang, bercampur gaul dengan orang. Hukum bergaul dengan orang ni dengan kita beruzlah. Duduk sendirian, tak mau campur gaul dengan orang, mana yang lebih afdal? Di sini para ulama membincangkan perkara yang demikian. Jadi sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama mengatakan kita bergaul dengan orang tersebut lebih baik lagi daripada kita duduk uzlah bersendirian. Kerana apa? Ya halul kummal. Itu merupakan keadaan bagi orang-orang yang sempurna. Jadi itu pun ketika mana kita bergaul, kita mampu untuk jaga lidah kita, jaga mata kita, jaga pergaulan kita ni daripada buat sebarang keburukan. Tapi kalau sekiranya kita dah bergaul dengan orang menyebabkan mulut kita nak kata ke orang, tangan kita kalau nak komen kepada orang, ketika itu beruzlah adalah lebih baik pada seketika waktu. Jadi hari ini ramai pula yang perlukan kepada petunjuk kita ni. Saya pun duk fikir nak uzlah ke nak diam ni. Jadi ikut pandangan Ibn Hajar. Ada masanya kita uzlah sekejap. Ada masanya kita bergaul balik dengan orang untuk nak islah balik. Jadi di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, Nabi SAW hadir ziarah orang yang semayang jenazah, Nabi pergi sekali. Maka ini menunjukkan juga bahawasanya kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW dan juga tawaduknya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sayyidina Anas, yang ketiga Nabi buat apa? Nabi nak himar. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, Nabi disebutkan bahawasanya kita sedia maklum, kalau Nabi nak seluruh yang ada di bukit-bukit yang ada di Mekah Madinah ni tukar jadi emas, boleh je. Maksudnya kalau Nabi minta dekat sahabat untuk nak kuda yang paling laju, Nabi boleh minta. Tapi Nabi tak buat macam tu. Tapi Nabi tetap naik himar. Bisa naik himar. Tengok saya duduk masa tak naik pun, ya Allah Akbar. Bukan tak naik, takut juga, takut dia kita tak reti silap sentuh ke. Jadi himar ni sehinggakan para ulama menyebutkan bahawasanya orang akabir para salafus salih, yang mana Imam Asakir sebutkan bahawasanya Salim bin Abdullah bin Umar, cucu kepada Sayyidina Umar, sentiasa naik himar. Kerana himar ni menunjukkan apa? Yang paling tawaduk sekali. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu ulama-ulama dahululah naik himar. Kalau kita ni naik motor cabuk, motor kapcai, padahal dia ni masya-Allah pemimpin, orang yang hebat, tapi naik motor biasa-biasa saja. Itu tawaduknya Nabi kita SAW menaiki menunggang himar. Kemudian Nabi SAW apa ni? Wa yujibu da'watal abdi. Nabi tetap terima juga jemputan daripada hamba. Tetap terima juga. Sebab tu majlis yang ada di dalamnya hanya dijemput orang-orang yang kaya sahaja. Orang miskin tidak ada. Maka disebutkan apa? Syarrul majalis. Majlis itu dikatakan majlis yang buruk. Sebab tu dalam fiqh pembincang,
Kalau kata majlis tersebut khas untuk orang-orang kaya saja, makruh kita pergi. Kan? Sebab apa? Dia bila semua orang kaya, bila mesti makanan pun jadi hebat. Bila hebat, sembang pun kencang lah, kemah. Betul tak? Tak sembang kau cokai-cokiang ni. Dia sembang semua bombastik ni. Maka ketika itu dia akan main datang penyakit takabur. Nah, jadi kalau kata majlis dalamnya, ni okeylah, bukan geng kayangan semua ni, alhamdulillah boleh hadir. Tapi kalau semua geng kayangan ni kena cari. Carilah siapa-siapa, bagi ada juga anak yatim ke, bagi juga adanya orang miskin. Itu sebab tu majlis yang semuanya orang kaya, tidak elok majlis tersebut. Kemudian ketika itu Nabi ni, wa kana yauma Bani Quraizah ala himarin. Ketika itu Nabi SAW baru pulang daripada memerangi Bani Quraizah. Bani Quraizah ni siapa? Yahudi yang duduk di Madinah. Yahudi dekat Madinah ni siapa? Bani Quraizah, Bani Nazir, Bani Qainuqa. Tiga-tiga ni buat nanya dekat Nabi SAW. Nabi sampai di Madinah, Madinah dah jadi negara Islam. Ketika itu Nabi buat perjanjian. Jangan ganggu orang Islam, jangan buat khianat. Hendaklah beraman, tapi mereka ni khianat. Maka ketika ini Nabi SAW baru pulang daripada peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni dahsyat. Sampai nak kena korek parit yang begitu dalam, lebarnya begitu luas. Penatlah. Tak pernah sahabat nak korek parit ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba dicadangkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Baru balik pada peperangan Khandaq. Walaupun peperangan tersebut Allah Ta'ala hantarkan, bagikan kemenangan tanpa perang maksudnya. Tanpa melibatkan peperangan yang dahsyat lah. Tapi perkumpulan itu dahsyat. Kaum muslimin berkumpul, orang musyrikin berkumpul. Tapi Allah hantarkan angin, menang orang Islam. Mereka tidur. Hanya sedikit saja, taklah berat lah, taklah besar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila mana keadaan macam, walaupun perang yang taklah melibatkan semua tentera ni tuan-tuan. Jadi peperangan itu pun dahsyat, letih. Balik daripada peperangan Khandaq tu pula, orang-orang Yahudi Bani Quraizah ni buat perangai. Ketika itu disebutkan bahawasanya, bila mana Nabi SAW balik daripada perang dengan Bani Quraizah ni, apa yang berlaku tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala? Ketika itu Nabi serahkan keputusan kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Wahai Sa'ad bin Mu'az, kamu duduk di Madinah, kamu ketua, kamu tahu macam mana orang Madinah ni buat apa. Khianat mereka ni kamu tahu. Ketika itu Nabi serah. Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'az buat apa ni? Hukum untuk bunuh. Yang mana mereka ni, yang lelaki-lelaki dibunuh, dan di kalangan anak-anak ataupun hamba-hamba ni ditawan. Kemudian harta yang mereka tawan tuan-tuan, yang mereka ambil tadi tu, begitu banyak sangat. Dan jumlah yang dihukum bunuh ketika itu seramai 600 ataupun 700 orang. Nak kita kata apa ni? Dah balik daripada perang Khandaq. Perang tu besar lah. Besar. Balik perang Khandaq, siapa menang? Islam menang. Bila Islam menang, harta ghanimah banyak tak? Banyak. Kemudian, bila balik daripada perang Khandaq, bertemu dengan perang pula dengan Bani Quraizah. Menang lagi. Bukan takat menang. Tawan lagi. Ambil lagi harta-harta orang Yahudi ketika itu. Banyak tuan-tuan harta ni. Banyak sungguh harta ghanimah. Tapi apa yang berlaku keadaan Nabi SAW? Nabi naik apa? Ala himarin. Nabi naik menunggang keldai sahaja. Subhanallah. Mahzumin bihablin. Maksudnya ditarik. Yang ditarik dengan tali. Min lif. Wa alaihi ikafun min lif. Di atas tu ada pelana. Ikaf dia panggil. Nak kita kata apa ni? Perang yang begitu dahsyat. Sampai memiliki harta ghanimah yang begitu banyak. Tapi Nabi hanya naik himar sahaja. Itu maksudnya di sebalik kisah ini. Bagaimana tawaduknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah dengar tak kisah Al-Imam Shibli? Kata sikit lah. Apa lah kita? Al-Imam Shibli rahimahullahu ta'ala ni tuan-tuan. Orang ni, mula-mula orang tak kenal dia ni sebagai wali Allah Ta'ala besar di Iraq. Sampai orang panggil dia orang gila je. Tapi macam mana dia ni boleh sebagian kata terkenal lah. Sampai orang anggap ni bukan orang yang biasa-biasa ni. Ketika itu di satu kampung di Iraq ni dikatakan ada seekor singa masuk lalu mengamuk habis kat kampung tadi tu. Orang kampung pakat lari habis lah. Dah singa masuk, cari pasal lah. Singa atau harimau macam tu. Kalau duduk tunggu cari pasal. Maka orang kampung pakat lari habis.
Jadi ada seorang pakcik ni, tu Imam Syibli lah. Dia buat tak tahu je. Kamu pergi mana ni? Lari-lari ni, pergi mana? Lari pakcik, lari. Ni kampung kita ni ada seekor singa masuk. Kata Imam Syibli, mana singa tadi tu? Pergi jumpa, cari singa tadi tu. Imam Syibli rahimahullahu ta'ala dikatakan pergi kepada singa tadi tu. Buat apa tuan-tuan? Masa pergi tu, singa tu duduk diam saja. Tak jadi mengamuk. Tu orang kata lah. Binatang pun kena wali-wali ni. Masya Allah. Jadi masa pergi tu, Imam Syibli ni pegang telinga singa tu. Balik. Singa tu macam angguk-angguk, balik. Orang kampung tu tengok, apa Imam Syibli ni buat apa ni? Sampai tiba-tiba singa ni boleh diam ni. Pulas telinga pula. Hampir angguk-angguk pula. Wahai pakcik, apa yang kamu pesan kepada singa tadi tu? Aku nak pesan apa? Katanya aku pesan supaya balik rumah jangan kacau orang. Balik hutan jangan kacau orang kau ni. Jadi habis apa yang singa tu angguk-angguk? Singa tu kata apa? Aku dah tawarkan. Wahai Imam Syibli, aku tawarkan kepada engkau, sekiranya engkau nak pergi Mekah, naik atas belakang aku ni, aku sanggup bawa kamu ke Mekah. Tapi Imam Syibli kata apa? Aku takut sekiranya kalau aku dapat naik singa, ketika itu aku riak. Boleh naik singa, pergi Mekah naik singa. Allah. Ada Lamborghini, ada singa. Nak pilih yang mana tuan? Tobatlah kita pilih singa. Tengok ni, kemahlah aku naik singa. Tinggal Lamborghini tu. Tapi kata Imam Syibli, aku takut riak. Aku tinggal perkara tersebut, maka seakan-akan singa ni angguk faham-faham. Tu boleh buka lah dalam kitab kisah-kisah awliya ni. Saya nak sebut apa di sini juga, bahawasanya zaman sekarang ni ramai juga yang tolak karamah-karamah para awliya. Sesungguhnya bahawasanya karamah-karamah awliya itu menunjukkan dalam ilmu dalail, menunjukkan bukti kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Seakan-akan kalau Nabi diberikan mukjizat, maka para awliya diberikan karamah. Jadi, kalau orang yang tolak karamah, takut-takut mereka juga tolak mukjizat Nabi SAW. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ni sunnah-sunnah macam ni semakin hari semakin hilang. Nak ziarah orang sakit tak boleh. Tapi insya-Allah esok kita buat majlis, kita buatlah ada beberapa hajat, kita nak baca selawat tafrijiyah lah. Ada orang minta kita buat untuk doakan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Jadi tuan-tuan boleh masuklah insya-Allah dalam page Fatwa Madad insya-Allah. Doa lah, minta lah siapa-siapa yang ada kesakit, minta doa sembuhan, sama-sama masuk komen insya-Allah. Ni sunnah semakin hari semakin tak boleh buat lah. Ziarah orang sakit, sembahyang jenazah. Berapa ramai boleh sembahyang jenazah ni? Sembahyang jemaah, sembahyang Jumaat. Sembahyang jenazah pun kurang dah. Kemudian apa lagi? Naik khimar lagilah tak boleh. Lepas tu nak terima jemputan. Dakwatul abdi maksudnya apa? Dalam hadis ni sebut Nabi terima jemputan orang yang hamba. Begitu jugalah kalau sekiranya jemputan daripada kawan-kawan pun sekarang ni tak boleh nak buat dah. Ni benda-benda yang menunjukkan sunnah semakin hari semakin ditinggalkan oleh umat. Maka mana-mana yang mana kita boleh hidupkan, kita hidupkan insya-Allah. Kemudian satu lagi hadis insya-Allah. Dalam ini juga disebutkan bahawasanya tak ada masalah kalau seorang tersebut mulia, pemimpin, tiba-tiba dia naik motor kapcai. Dia naik motor kereta buruk, itu tak menjatuhkan maruahnya. Kena faham gitu. Ini telah dibuktikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi pemimpin yang hebat, naik keldai, tak menjatuhkan muruah ataupun maruah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus قال حدثنا واصل ابن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. Daripada Al-A'mash, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang untuk makan roti dan asy-sya'ir dari serta lauk saniqah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memperkenankan baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai baju besi pada seorang Yahudi.
tiada satu pun yakni harta baginda sallallahu alaihi wasallam yang dapat menebus yakni baju besi tersebut sehingga baginda wafat. Allahu Akbar. Kemudian hadis yang ketiga pada malam ini bahawasanya hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput untuk makan khubz syair. Satu roti saja. Khubz ini apa roti disebutkan ada sebagainya roti kering, kan? As-sakhinah. Kan? Roti ini, roti kering ni, as-sanikhah ni, roti yang mana ada sedikit bau. Nabi SAW ni kenal. Yang jemput ni Nabi siapa ni? Ada disebutkan dalam ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak disebutkan nama. Tapi roti ni, yang hidang dekat Nabi tu, roti tu agak sedikit lama lah kalau kita kata roti lemau. Lama sikit. Ketika itu Nabi jemput untuk makan. Kenapa Nabi pergi juga? Sebagian kata, para ulama sebut Nabi tahu yang jemput Nabi tu miskin, orang yang miskin. Tapi dia betul-betul nak hidang dekat Nabi ni, sampai ada roti pun roti lemau lah, roti yang tak fresh, ada sedikit bau. Nabi tetap pergi juga untuk makan. Kata para ulama, selagi mana belum tidak ada mudarat, maka tidak ada masalah. Ini tawaduknya Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah. Orang yang fakir miskin nak jamu roti je dekat Nabi. Roti tu kira roti lama. Tetap juga Nabi meraihkan. Subhanallah. Ini apa ni? Nak jaga hati orang fakir miskin tak bagi berasah. Kemudian, ni juga nak menggambarkan kepada kita bahawasanya Nabi SAW sifat Nabi ni yu'azzibun ni'mah wa in daqqat. Nabi tetap mengagungkan nikmat ni walaupun ianya kecil je pada pandangan manusia. Sikit je pada pandangan manusia. La yazumu minha syai'an. Sifat Nabi tak pernah nak cela binatang. Takkan roti je kot. Dah roti macam ni je. Takkan yang ni nak makan. Kalau cara melawak tak apa. Ini cara kita duk perli-perli macam tu. Ini yang tak dibolehkan. Walaqad kanat lahu dir'un. Ketika itu Nabi SAW ada dir'un. Telah gadaikan satu baju besi kepada Yahudi. Gadaikan baju besi kepada seorang Yahudi. Sebagian kata namanya Abu Syahmi daripada Aus. Jadi baju besi itu dikatakan anggarannya berapa? Anggarannya 30 gantang gandum. Sebahagian lagi mengatakan bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anna qimatut ta'am kanat dinaran. 1 dinar. Nilai ataupun baju tersebut 1 dinar. 1 dinar kita tanya berapa? 1,000 lebih. Nabi SAW ni tak mampu nak ambil balik. Nak gadai tu tak mampu nak ambil balik sampailah Rasulullah SAW wafat. Nak kita kata ni, kehidupan Nabi SAW ni bukan nak kautkan kekayaan. Bukan nak kumpulkan harta, bukan nak sonok-sonok dengan dunia. Tawaduknya Nabi kita SAW berpada dengan apa yang ada sahaja. Subhanallah. Saya teringatlah yang tak akhir tuan-tuan. Guru saya di Mesir, Syekh Dr. Yusri Jabir Al-Hasani. Hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau ceritakan bahawa ni ada sahabat-sahabat kami share. Ketika mana tahu apa tu? Beliau minta doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, hilangkanlah dalam hatiku ni perasaan cinta dekat dunia. Minta doa lama dah, Masya Allah. Sampailah tahun bila dah? Berapa puluhan? 80-an kan 90-an. Setelah itu, kata Syekh, Allah Ta'ala cabutkan dalam hatiku ni perasaan cinta dekat dunia ni. Kalau orang nak mengajar, aku mengajar, orang bagi duit ke tak bagi duit, Alhamdulillah. Dia doktor, jarrah, doktor bedah. Kalau orang datang nak bedah kepada aku ke sebagainya, aku tak ambil duit pun tak apa. Kerana apa? Aku dah belajar semua amalan yang aku buat ni, perbuatan yang aku buat ni, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana dunia. Tu dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita juga ni, perasaan cinta dekat dunia ni tidak ada. Dunia ni hanya ambil hanya untuk sekadar. Tapi kalau lebih-lebih, itu akan jadi mudarat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis ni cerita apa ni? Cerita kalau Nabi sahabat Nabi berkata dekat sahabat, wahai sahabat aku sekalian, boleh tak aku nak minta tolong, nak pinjam sikit duit? Agak-agak macam mana? Sahabat tak bagi pinjam, bagi terus. Cuba tengok dalam mana peperangan, dalam satu peperangan kan. Bila mana Nabi SAW minta sedekah.
Sayyidina Umar bawa apa ni? Hari ini kata Sayyidina Umar, aku akan mendahului Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar bawa apa tuan-tuan? Bawa setengah harta dia. Maka Nabi tanya, wahai Umar, apa yang telah engkau tinggalkan untuk ahli keluarga kamu? Untuk kamu dan juga ahli keluarga kamu? Nisfu malih. Setengah harta aku ni. Maksudnya setengah harta dia aku bagi untuk perang. Untuk jalan Allah Ta'ala. Sayyidina Umar rasa ketika itu aku dapat menandingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba tuan-tuan, datang Sayyidina Umar macam seret guni tu, sampai tak larat dah. Sebagai dia buat kata, berat sangat. Sayyidina Umar tengok dari jauh dah, perasan aku kalah dah kali ni. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sampai di hadapan Nabi SAW, letakkan guni tadi tu, Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang telah engkau tinggalkan untuk engkau dan juga ahli keluarga kamu? Allah dan juga Rasul tidak tinggal. Harta tak ada apa. Untuk Allah tu, Rasul cukup tu paling besar dah. Kata Sayyidina Umar, aku tak dapat nak lawan ketinggian ataupun keagungan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Osman, dalam peperangan Yaumul Asrah, peperangan Tabuk. Tabuk ni namanya peperangan Asrah. Susah maksudnya. Sebab apa? Daripada Madinah nak pergi ke Tabuk 700 km. Lebih. Changlun pergi ke Johor Bahru. Berapa kita? Highway Plus tu? Johor 600 ni? 700 ke lebih? Lebih lah. Lebih kurang kan? Bayangkan daripada situ 700 km menggunakan kenderaan. Kita naik kereta. Highway Plus. Jalan elok je. Sahabat nak pergi perang Tabuk 700 km. Naik apa? Naik unta, naik kenderaan. Naik kuda. Unta, kuda, kendai. Dalam masa yang sama ketika itu musim panas. Dalam masa yang sama pokok kurma berbuah masak. Subhanallah. Kan? Tu panggil apa? Peperangan Asrah dia panggil, yang susah. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu infakkan 1000 tentera. 1000 tentera pula dah. 1000 kuda. 1000 unta siap dengan kelengkapan perang atas tu. Subhanallah. Setiap seorang tak termasuk gitu bagi kepada sagu hati ataupun allowance kepada tentera-tentera yang terlibat dalam peperangan Tabuk. Cerita di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sahabat. Kalau Nabi minta dekat sahabat. Ya Rasul. Oh sahabat aku sekalian. Boleh tak? Aku nak pinjam duit. Nak tebus baju besi yang aku letakkan dekat seorang Yahudi. Boleh tak? Boleh je. Tapi Nabi tak buat macam tu. Di sini kata para ulama' Nabi kata apa ni? Tak semua kita ni bila ada masalah semua nak cerita ke orang. Tambah-tambah kadang-kadang kita ada masalah ni. Nak minta tolong ni kita rasa segan. Bila kita minta tolong je, dia pun bagi semua tu. Kita minta, boleh tak saya nak pinjam sikit, RM50, pinjam kat kawan kan contohnya. Kawan kita ni tak bagi dah, dia bagi 100 pula. Kadang-kadang ada alim ulama' sampai mereka ni simpankan kesusahan mereka tersebut. Lepas tu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di antara tanda kesempurnaan iman ni dia, jangan kamu ceritakan, tunjukkan di hadapan orang kamu ni susah. Subhanallah. Tu kalau mampulah. Nah, tapi kalau sampai tahap mudarat, sampai tahap tak boleh makan, sampai tahap terpaksa benda yang haram, tak apalah. Selagi mana kamu boleh bertahan, bertahanlah. Selagi jadi isu pula kalam ni kan. Maksudnya kata Imam Syafi'i sebut, selagi mana kamu boleh bertahan, tahanlah. Jangan tunjukkan kamu susah, jangan tunjukkan kamu tak mampu. Kecuali sampai tahap kamu terpaksa, maka itu dibenarkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lemah kurang daripada saya sendiri. Banyak lagi faedah-faedah. Ni kitab ni baru sampai daripada Mesir. Lepas tu semalam, baru minggu lepas sampai lagi 4-5 buah kitab dari tentang Syama'il. Tak buka lagi lah maksudnya. Baru sikit. Jadi bab Syama'il ni banyak faedah-faedah yang ulama' sarankan baca. Minta kita baca supaya kita ni ada perasaan. Nak benar-benar nak ikut Nabi kita SAW. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Aku liqali hadza wa astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya awlal awlin wa ya akhil akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya arhamar masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa Maulid insyaallah. Lupa nak baca doa Maulid. Bismillahirrahmanirrahim.